Pada pagi ini kita sambung lagi pengajian tajuk berkaitan dengan waktu ziarah kubur. Waktu ziarah kubur ini waktu mana yang sesuai untuk kita menziarahinya. Dia kata sebenarnya waktu untuk datang menziarahi kubur tidak ditetapkan. Sama ada jam berapa, hari apa, bulan apa. Tidak. Bahkan ziarahlah Nabi kata, zurul kubur, ziarahlah kubur. Dengan arti kata, dengan tidak dihadkan kepada mana-mana masa, kepada mana-mana hari dan waktu. Seorang itu diharuskan melakukan ziarah apabila dia berkelapangan pada mana-mana bulan dan juga pada mana-mana hari yang ia sukai. Tinggal lagi apabila datang menziarahi kubur, selain daripada diberi pahala, Allah Ta'ala juga memberi kepada kita keinsafan dan mengingatkan kita kepada bekalan yang harusnya dicari. Mana itu kebaikan dia? Maknanya, dengan ingatan kita terhadap bekalan, orang panggil tidak terlalu suka sangatlah kita mengejar dunia. Tidak terlalu seronok sangat kita sehingga sampai peringkat tak ingat langsung negeri yang akan kita pulang nanti. Kemudian ada menziarahi kubur. Yang pertama adalah orang yang hadir menziarahi kubur itu dalam keadaan bersih daripada hadas. Maknanya seelok-eloknya orang yang nak datang menziarahi kubur itu dalam keadaan berwudu. Yang kedua, disunatkan ianya memberi salam kepada penghuni kubur ataupun kepada ahli-ahli kubur dengan cara menghadap ke arah muka jenazah. Duduk depan dia kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebut nama dia. Ataupun boleh juga disebut secara umum. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin. Salam sejahtera ke atas kamu wahai penghuni kubur dari kalangan orang-orang yang beriman dan orang Islam. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. Dan aku insya'allah satu ketika nanti akan bersama-sama dengan kamu juga. Allahumma gfir li ahli baqi'il ghurqad. Ya Allah, ampunlah semua dosa-dosa ahli kubur yang berada di kubur Baqi'. Itu contohnya kubur Baqi'. Kalau kubur kita, Allahumma gfir li ahli kubur. Yang ketiganya sunat yang menziarahi kubur itu dengan menghampiri yang diziarahi seperti mana kita menziarahinya sewaktu hidup. Jadi begitu juga dengan keadaan kematian. Bila kita datang ziarah kubur seorang, sunat kita dekatkan diri kita dengan dia. Seperti mana waktu hidup, bila kita datang ziarah, kita dekatkan juga diri kita dengan dia kan. Maka ini adab. Yang keempatnya, membaca ayat-ayat Quran di sisi kubur dan menghadiahkan pahalanya kepada si mati. Kena niat supaya bacaan Quran kita itu disampaikan kepada si mati. Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya segala amalan itu diambil kira, makna diberi pahala kerana niat. Jadi maknanya kalau kita tidak niat dengan bacaan Quran kita itu, dengan apa-apa kebaikan yang kita lakukan itu kepada arwah, kepada si mati, tak sampailah. Kecuali si mati itu mempunyai pertalian dengan kita. Siapa dia? Anak. Anak dengan bapa tak apa. Dia tak niat pun sampai pahala dia. Kenapa? Nabi SAW mengatakan,
idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Apabila mati seorang anak Adam akan terputus segala amalan dia kecuali 3 perkara. Maksudnya waktu dia mati pun dia dapat juga. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang memberi manfaat, yang ketiganya waladun salihun yal'ulah. Dia ada anak yang soleh. Anak ini sentiasa mendoakan kesejahteraan, kebaikan kepada ayah dia. Maknanya kata para alim ulama, anak apa saja kebaikan yang dilakukan akan sampai kepada arwah ibu dan ayah dia walaupun tidak diniatkan. Yang kelimanya sunat menghadap kiblat ketika berdoa untuk si mati. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa dan melimpahi rahmat kepada si mati. Perhatian, tidak boleh mencium, tidak boleh mengusap kubur, dan juga tidak boleh menyentuh batu nisan. Jadi perkara demikian kalau kita tengok pada hari ini, macam-macam seolah-olah nak menjadi-jadi dah. Datang ke kubur tak ada khijal lain, cium kubur. Duk menerak atas kubur, dia cium batu nisan. Kemudian dia kadang-kadang dia usap, dia gosok batan nisan. Kemudian dia sentuh juga. Macam orang pergi ke Mekah lah. Pergi ke Mekah tengah-tengah tawaf ni nak ambil berkat kata ni. Dia sentuh juga bangunan Kaabah. Sedangkan tidak disuruh berbuat demikian. Sama juga dengan orang yang datang ke kubur. Kita digalakkan datang ke kubur untuk mendapat kesedaran, keinsafan, agar kita menjadi kuat untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala, agar kita berhenti daripada melakukan dosa yang sedang dilakukan. Selain daripada itu, kita diminta supaya memperbanyakkan kebaikan, doa dan sebagainya, mohon keampunan kepada ahli-ahli kubur. Kenapa? Sebab permohonan kita itu akan didengari oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala angkat siksaan yang kalau sekiranya pada waktu itu ahli kubur ini sedang disiksa oleh Allah Ta'ala, maka berhentilah siksaan itu. Disebabkan kita doa kepada Allah Ta'ala keampunan si mati. Selama mana? Mengikut kadar penerimaan kebaikan yang kita lakukan, yang kita persembahkan kepada Allah Ta'ala. Kalau apa yang kita persembahkan itu tahap keikhlasannya tinggi, Allah Ta'ala beri ganjaran yang banyak, maka seksaan yang dihadapi oleh si mati itu juga akan berhenti dalam tempoh yang lama. Jadi kalaulah keikhlasan kita itu tak berapa, maka seksaan yang dialami oleh si mati itu sekejap je lah. Macam orang beri makanan kepada kita kan. Dia datang ke rumah kita, dia beri makanan. Ada orang ni dia bagi makanan nasi semuku. Boleh tak kita makan? Boleh. Kita makan pagi, lepas tu lagi tengah hari lapar pula. Kita memerlukan kepada makanan lain pula. Maksudnya, andai kata pada waktu tengah hari kita tak punya makanan ataupun orang tak datangkan makanan kepada kita, maka kita menghadapi keseksaan pada waktu tu. Seksa lapar. Apa kata orang tu datang-datang beri bekalan kepada kita untuk dapat menampung sebulan. Maka kita terlepas daripada siksaan lapar sebulan. Itu contoh yang mudah kita faham. Baik-baik yang ke-10, jamuan keluarga si mati dan menyediakan makanan. Jadi biasanya hari kematian, keluarga si mati ini sibuk menyediakan makanan. Nak jamu orang yang hadir ni. Dan menjadi satu kelaziman dan satu amalan kepada masyarakat kita memang begitu. Bila berlaku kematian, di rumah kematian itu akan diadakan kenduri untuk dijamu makan kepada tetamu yang hadir. Bagaimana keadaan begini? Jamuan keluarga si mati dan menyediakan makanan mereka. Dia kata sunat bagi kaum kerabat si mati dan juga jiran-jiran dia
menyediakan makanan bagi keluarga si mati. Bukan keluarga si mati itu yang, bukan rumah tempat kematian itu menyediakan makanan ini. Kalau rumah tempat kematian itu diadakan jamuan ini, maka ianya telah menyalahi prinsip asal, di mana orang yang berada dalam rumah tersebut, mereka bersedih kerana kematian berlaku dalam rumah tersebut. Tiba-tiba dalam keadaan bersedih, terpaksa mereka ini seolah-olah dibebankan dengan satu bebanan, menyediakan jamuan makan untuk dijamu kepada mereka-mereka yang hadir. Tak boleh. Yang bolehnya, yang menjadi sunnah adalah kaum keluarga yang bukan berada di rumah itu, ataupun jiran tetangga yang berada di sebelahan rumah itu, menyediakan jamuan untuk dijamu makan kepada keluarga si mati itu. Kenapa? Sebab keluarga si mati dia tak sempat dah nak mikir, nak buat apa-apa jamuan, nak masak dan sebagainya. Kenapa? Kerana dia bersedih di atas ujian yang menimpanya. Jadi tindakan jiran ataupun ahli waris yang jauh ni berbuat demikian paling tidak akan menghiburkan keluarga si mati. Itu sebenarnya diajar oleh Islam. Jikalau keluarga si mati menyediakan makanan untuk orang ramai, maka perbuatan itu adalah makruh. Tengok. Maknanya jika ahli keluarga tempat kematian itu berlaku buat juga untuk dijamu makan kepada orang, hukumnya makruh. Makruh. Sebab seolah-olah dia akan terbeban dua kali. Terbeban. Yang pertama terbeban kerana mengingati tentang kematian ahli waris dia. Yang kedua terbeban kerana nak menyediakan makan minum. Andai kata dia seorang yang tidak mempunyai wang ringgit, bagaimana? Ataupun kalau ia ada sekalipun, siapa dia nak tolong uruskan? Beli ayamnya, siapa dia nak tolong uruskan beli beras? Andai kata pada waktu itu tidak ada perkara-perkara ini di rumah. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, isda'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun syaghalahum. Nabi kata, isda'u ali Ja'far ta'aman. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Nabi suruh buat makanan untuk kaum keluarga Ja'far yang kematian. Fa innahu qad atahum amrun syaghalahum. Kerana mereka telah didatangi perkara yang amat merungsingkan, iaitu kematian. Jadi apabila berlaku kematian di rumah tersebut, maka buatlah ni mana jiran ataupun kaum keluarga yang bukan berada di rumah itu, tolong buat makanan untuk dijamu makan kepada keluarga yang warisnya itu meninggal dunia. Kesimpulannya, disunatkan bagi masyarakat sekeliling adalah dengan membantu keluarga si mati dalam mengurus jenazah, dengan tujuan meringankan bebanan keluarga si mati. Yang kedua, kaum kerabat si mati dan juga jirannya boleh sama-sama membantu dalam menyediakan makanan kepada ahli keluarga si mati pada siang dan juga pada malam. Baik. Amalan yang boleh dilakukan sebagai sumbangan orang yang masih hidup kepada orang yang mati. Dengar. Dia kata amalan-amalan ini seeloknya dilakukan oleh orang yang hidup sebagai memberi sumbangan ataupun memberi pertolongan, bantuan kepada orang yang telah meninggal dunia. Dia kata yang pertamanya sedekah. Kita pergi ke masjid ataupun jumpa anak-anak orang miskin, ataupun guru-guru agama, pelajar-pelajar tahfiz, ataupun pelajar agama, pelajar-pelajar sekolah. Kita ambillah duit RM10, dek. Ni pakcik sedekah bagi pihak arwah nama sekian-sekian RM10. Adik tolonglah doa kepada arwah ini agar arwah ini damai di sana. Boleh kita lakukan. Dan perkara ini dapat membantu meringankan jika si mati ini menghadapi kesulitan di alam barzakh. Yang kedua, berdoa kepada si mati. Yang ketiga, beristighfar. Yang keempatnya, melakukan haji, ibadah haji.
ataupun puasa. Puasa ni mana puasa qada yang masih ditinggalkan oleh si mati. Si mati katakanlah dia belum lagi ganti 3 hari. Maka boleh orang yang hidup menggantikan puasa dia 3 hari. Tetapi nak ganti dengan puasa pun boleh, nak bayar fidyah pun boleh. Jadi mana satu yang terbaik? Puasalah lebih baik. Kalau bayar fidyah rasanya tidak merasai sangat bebanan dia, sebab duit ni mudah dicari dia kan. Tapi kalau diganti dengan puasa, ingat puasa ni daripada mula naik matahari hingga tenggelamnya matahari, Allah lama dan dirasai oleh kita orang yang berpuasa. Jadi kalau RM1 je kita rasai juga, tapi tidaklah keterlaluan. Mana tidaklah berat sangat apa yang kita rasai itu. Jadi sekadar itu dulu yang dapat kita pelajarin, perkara-perkara yang berkaitan dengan kematian ini. Mudah-mudahan ianya memberi satu kesedaran, satu kefahaman dan membangkit satu kesedaran, keinsafan kepada kita untuk kita gemar melakukan kebaikan, untuk menjadi satu keringanan kita melakukan pelbagai bentuk amal ibadah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ibadah yang kita lakukan ini dan memasukkan kita semuanya ke dalam syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala